من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Sesiapa yang permudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang dirahmati oleh Allah? Semoga berada dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah selalu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mengulang kaji kelas ibadah kita berkenaan dengan dua tajuk besar yang kita dah pelajari. Yang pertama ialah azan dan iqamah. Yang kedua, bacaan dalam solat. Okey, untuk azan dan iqamah kita nak tahu azan tu apa? Azan tu ialah pemberitahuan masuknya waktu solat fardu. Azan ni nak bagi tahu kat orang, wahai manusia, waktu solat dah masuk. Sebab tu kena dengar azan. Sekali lagi, azan tu nak bagi tahu kat orang bahawa waktu solat dah masuk. Okey. Pengertian iqamah. Iqamah tu apa pula maksud dia? Iqamah ni seruan kepada para jemaah bahawa solat akan segera didirikan. Kalau azan tadi dia akan lawan kuat. Sebab apa? Dia nak bagi tahu kat orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal tu dia akan lawan azan dengan suara kuat. Sebab apa? Nak bagi tahu waktu solat dah masuk. Jom kita solat. Adapun iqamah, dia adalah seruan. Sebab tu iqamah dia slow je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, lepas azan tadi kan awak datang ke masjid kan? Bila dah datang ke masjid tu, orang pun dah bersedia duduk kat masjid. Jadi Bilal pun bangunlah, dia qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia suara biasa saja, dia tak cakap kuat. Sebab apa? Sebab orang yang datang ke masjid, datang ke surau, yang kat rumah dah bersedia untuk solat. Sebab tu dia ajak secara perlahan saja. Jom, dah ready, jom kita solat. Sebab tu iqamah ia lebih perlahan dan nada dia biasa saja. Adapun azan tadi dia laung dengan kuat. Sebab apa? Nak bagi tahu. Macam tu. Okey, itu pengertian azan dan iqamah dan kenapa ada dua beza tadi tu. Satu nak bagi tahu, satu lagi seruan, maksudnya nak ajak. Bila kita nak ajak orang, kita ajak cara biasa je, slow. Jom kita makan, macam tu kan. Macam ni juga, jom kita solat. Sebab tu iqamah ni dia slow. Azan tadi nak bagi tahu kena kuat. Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang dia leka. Dia buat kerja macam-macam, tapi waktu solat kadang tu dia lupa. Jadi tugas Bilal, dia kena azan dengan kuat. Sebab tu azan ni penting, kuat. Dia tak boleh slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tak boleh macam tu. Dia mesti kuat. Okey. Hukum azan ni apa? Hukum azan dan iqamah adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat muakkad. Okey, lafaz azan kita dah biasa tahu. Lafaz azan kebanyakannya dua kali. Adapun lafaz iqamah satu kali dan ditambah dengan qad qamatis solah, qad qamatis solah. Kalau azan dia ada as-salatu khairum minan naum. Okey, untuk lafaz azan dengan iqamah boleh tengok video yang lepas, yang kita azan yang penuh tu. Dalam kelas pun kita dah berlatih azan tu. Bila ada azan, ada iqamah, maka ada yang perlu dijawab. Nanti boleh tengok dekat nota tu macam mana cara nak jawab azan, macam mana nak jawab iqamah. Lepas ni hafal, baca ulang-ulang kali, bagi ingat. Okey.
Apabila kita nak azan, kita nak iqamah, ada perkara-perkara sunat yang perlu dilakukan. Maknanya kalau siapa-siapa yang nak jadi Bilal, nak jadi muazzin, dia buat perkara sunat ni supaya dapat kebaikan daripada Allah. Yang pertama, dia mesti menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. Yang kedua, dia mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, berdiri ketika melakukan azan. Jangan duduk, tapi kena berdiri. Supaya apa? Supaya bersemangat, suara kita lantang. Macam tu. Yang keempat, muazzin seorang yang adil dan bersuara nyaring. Nampak tu? Adil maksudnya orang tu baguslah. Dan nyaring, suara dia sedap ataupun kuat. Dan lafaz-lafaz azan tu jelas disebut. Okey, yang kelima, bila orang azan dia kena tarjih. Tarjih ni dia ulang-ulang apa yang dia sebut. Baik, sunat azan yang keenam ialah memalingkan muka ke kanan ketika kita mengucapkan hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah, kita pusing ke kanan. Itu sunat. Adapun yang ketujuh, memalingkan muka ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Pusing ke kiri. Itu adalah perkara sunat ketika orang melakukan azan ataupun muazzin itu sendiri. Yang ke-8, taswib pada azan subuh, iaitu melakukan as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Yang ni waktu azan subuh saja Bilal ataupun muazzin kena sebut, dan hukumnya adalah sunat. Yang terakhir, sunat azan ialah berdoa. Lepas kita azan tu, kita membaca doa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Maksudnya selesai azan, selesai iqamah, kita bacalah doa, ambil keberkatan. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Sekarang kita dah tahu cara azan, kita dah tahu hukum azan, kita dah tahu cara jawab azan, dah tahu doa azan. Sekarang kita nak tahu apa dia hikmah azan. Apa kebaikan azan ni? Yang pertama, azan merupakan syiar Islam. Syiar ni maksudnya apa yang kita boleh bangkitkan semangat kita sebagai orang Islam dengan azan lah. Ataupun sebagai anak Malaysia, apa kita bangga sebagai anak Malaysia? Kita bangga ada bendera kita, ada bahasa kita, ada pemimpin yang bagus memimpin negara kita. Itu merupakan perkara-perkara yang positif, maksudnya baiklah. Okey. Yang kedua, hikmah azan ialah tanda telah masuknya waktu solat. Maksudnya kalau tak ada azan, bayangkan Malaysia ni tak boleh nak azan, suara azan tak ada dengar langsung. Maka kemungkinan lebih ramai manusia yang leka tentang solat fardu. Okey, yang ketiga, menyedarkan umat Islam daripada sifat lalai. Yang ni lebih kurang sama tadi. Azan ni nak tegur manusia, nak bagi tahu manusia supaya berhenti seketika urusan dunia, kita fokus untuk urusan akhirat, iaitu solat. Maknanya bila dengar saja azan, orang yang lalai dia akan ingat, dah masuk waktu solat, jom solat kejap. Macam tu. Yang keempat, melatih hidup berdisiplin dan menepati masa. Kadang-kadang bukan semua orang dia pakai jam, bukan dia tahu jam, tapi bila adanya azan, orang dah tahu dah pukul 1. Jom kita solat sekejap, kita tepati masa. Kalau dengan manusia ni, kita boleh tepati masa. Contoh nak exam pukul 2, 1.45 tu kita dah ready, siap sedia nak exam, nak berjayanya dengan kerjaya kita, nak dapat kerja, nak temu duga, semua kita boleh tepati masa. Tetapi dengan Allah, kita pun perlu tepati masa. Macam mana nak tepati masa? Kita dengar azan lah. Okay, dengar azan, masuk waktu, sedia untuk solat. Okey, sekian saja ulang kaji kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh komen di ruangan bawah. InsyaAllah ada masa saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.